Pembangunan sumber industri utama selain wujudan ekonomi baharu berjaya beri impak positif kepada Sarawak dan fokus dari Bumi Kenyalang akan diperincikan oleh Bumawin. Silakan Buma. Terima kasih Miza. Baut dijangka menjadi pekan maju dalam tempoh 10 tahun lagi. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jinet berkata dengan perkhidmatan kerajaan dan lebuh raya semakin dipertingkat, beliau optimis pekan ini akan berupaya menarik kemasukan lebih ramai pengunjung. Dan yang penting adalah konektiviti kita, infrastruktur, bekalan air, bekalan elektrik yang sekarang sedang kita laksana dengan giat. Bermakna pada tahun 25-26 apabila siap infrastruktur, rakyat akan dapat menggunakan talent untuk mengangkatkan lagi pendapatan mereka masing-masing mengikut keupayaan mereka. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui media selepas perasmian Masjid Al-Malik di Uni Garden, Kota Semerahan. Beliau diminta mengulas akan penerapan Bank Dunia yang mengkelaskan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini. Beliau sebelum itu menyertai lebih 400 jemaah dalam solat Jumaat di masjid baru itu. Masjid yang menelan kos 2.7 juta ringgit itu mula dibina pada tahun 2020 di atas tanah seluas 0.2 hektar. Ia mampu menampung 564 orang jemaah pada satu masa. Polis Marin Wilayah 5 Sarawak merampas 7 juta batang rokok pelbagai jenis yang dipercayai tidak bercukai bernilai 7.83 juta ringgit pada Rabu lepas. Ia juga disokong dengan pembukaan pejabat daerah bau yang baharu dalam memastikan sistem penyampaian kerajaan lebih efisien. Apabila sudah Pen Borneo dah 100% siap, now definitely ramai pengusaha ataupun investor memohon untuk buat perumahan, development dan sebagainya sepanjang Pen Borneo pembentuk kawah tu bau. That we also solve lot. Peningkatan penduduk akan ketara. Pejabat daerah baharu yang menelan kos pembinaan mencecah 4.6 juta ringgit itu jelasnya akan memberi perkhidmatan kepada lebih 72,000 penduduk di kawasan terbabit. Datuk Henry bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis penyerahan kompleks pejabat daerah Bau daripada Jabatan Kerja Raya di Bau. Atas keperluan juga, kerajaan akan menyuntik RM0.5 juta lagi bagi membina kemudahan lift di kompleks terbabit bagi memudahkan golongan kurang upaya dan warga emas dalam fasa kedua pembinaan. Manakala pejabat daerah Bau yang lama akan dijadikan klinik ibu dan anak. Pembangunan Bandaraya Kuching dijadikan contoh untuk Kota Pontianak terutamanya dari aspek pelancongan di Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Bapa Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono berkata, ini terutamanya pembangunan tebingan Sungai Kuching menjadi antara tarikan utama pengunjung ke Kuching. Ujarnya pembangunan kedua 12 Sungai Kapuas di Kota Pontianak ini melibatkan pembinaan tebingan fizikal sepanjang 5 km masing-masing 3, 2 dan 3 km yang dijangka siap 2025. Jadi waterfront Pontianak dia Pontianak gitu. Kita kalaupun lihat seperti waterfront Kuching, mungkin waterfront di negara-negara lain itu hanya sebagai literasi kita untuk berkaitan dengan kualitasnya saja. Tapi kalau konsepnya tetap kita usahakan tidak menghilangkan kearifan lokal. Beliau berkata demikian ketika menyambut kunjungan hormat rombongan 15 petugas media mewakili pelbagai agensi dari Sarawak di pejabatnya di Kota Pontianak, Indonesia. Sementara itu, Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri Abdul Rahim menyatakan tentang perancangan merancangkan sektor pelancongan yang menguntungkan kedua-dua bandaraya. Kami Konsulat Malaysia untuk mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada di Sarawak. Pada masa yang sama juga pemerintah kita di Sarawak juga mempresentasi produk-produk pelancongan yang ada di sini. Jadi itu kerjasama baik yang kita garap selama ini di bawah kedua-dua buah negara. Lawatan 4 hari ke Pontianak, Indonesia dari 5 hingga 8 Julai 2023 ini disokong oleh Kerajaan Sarawak dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching. Rombongan diketuai Persatuan Wartawan Persekutuan Sarawak FSJA bertujuan mengukuhkan hubungan dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Barat.
Pembangunan tebingan sungai di Kapuas ini membabitkan pembangunan 5 km iaitu 3 km di bahagian selatan dan 2 km di bahagian utara di Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Borneo ini. Dan pembangunan ini juga berasaskan daripada pembangunan tebingan Sungai Kuching yang bermula pada era 90-an dan kini menjadi imej kepada pembangunan tebingan di rantau ini. Firdaus Archie Idris, Pontianak, RTM. Sementara itu, bagi meningkatkan kualiti penulisan dan penyebaran maklumat di rantau ini, Media Sarawak akan bekerjasama dengan media di Kalimantan, Indonesia. Menurut Presiden Persatuan Wartawan Persekutuan Sarawak FSJA, Andy Jong Wan Jun, ia melibatkan 3 agenda utama diusahakan, terutamanya mempromosikan ekonomi Sarawak di Indonesia. Dengan ini, kita membolehkan bersama-sama membantu negara kita untuk mempromosikan ekonomi di antara negara masing-masing. Dari segi sektor pelancongan, katanya Sarawak mempunyai banyak tempat menarik untuk pelancong seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Niah, Jabatan Darul Hana dan sebagainya. Perkara sama turut dikongsikan Presiden Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Barat, Gusti Yusri. Kita juga akan tukar-menukar informasi dari kedua belah pihak yang tujuannya untuk membangun citra positif kedua wilayah, baik di Sarawak maupun dari pihak Kalimantan Barat. Katanya kedua-dua badan media akan bertukar maklumat untuk membina imej positif di Sarawak dan Kalimantan Barat selain membina persahabatan melalui aktiviti kewartawanan. Kerjasama ini dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara FSJA dan PWI yang disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Bapa Haji Sutarmiji di pejabatnya di Pontianak. MOU tersebut merupakan sebahagian daripada lawatan kerja rombongan media Sarawak ke Pontianak, Indonesia bermula Rabu hingga Sabtu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak.